Benar? Maka saya ulang balik, syurga ni dah dapat dia bukan senang, dan ikhlas ni dapat bukan senang. Dia perlu apa tuan? Dia perlu kepada kita mendapat redha Allah. Sebab Allah kata al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas ni rahsia aku. Aku nak bagi kat siapa? Kepada orang yang ahbabtuhu min ibadi. Hamba aku yang padaku sayang, akan ku berikan ikhlas tu. Jadi tuan-tuan, kita duk berlawan ni tuan-tuan, duk berlawan ibadat ni, main masjid, balik, baca Quran ke tak baca Quran ke, duk lawan apa tuan? Sebenarnya kita duk lawan apa? Kita duk lumba-lumba cari apa? Sebenarnya kita berlumba-lumba nak cari tempat pada Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Kita duk gelut mengaji, kita duk pulun ibadat, kita duk pulun benda apa semua ni bukan pasal apa pun. Pasal kita nak cari jalan, nak tempatkan kita ni di sisi Allah. Supaya Allah ambil kita jadi kekasih dia. Supaya Allah ambil kita jadi orang yang dia sayang, hingga diberikan ikhlas ni yang kita nak. Kau tidak dapat lah. Kau tidak dapat. Jadi seulang balik, perlumbaan kita dalam ibadat kita ni sebenarnya nak cari ikhlas itu. Kan ikhlas bukan senang. Ikhlas bukan boleh jual beli. Ikhlas bukan boleh ambil atas pokok. Ikhlas bukan boleh ambil mudah-mudah. Bukan ambil tepi jalan, bukan ambil di mana-mana. Ikhlas tu Allah kata ada kat aku. Siapa nak dia mai baik dengan aku. Siapa nak dia kena jadi hambanya, hamba yang aku kasih. Tuan-tuan, kalau nak ikhlas dalam ibadat, jom kita cari jalan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, redha. Siapa tak balik? Siapa tak balik? Nak dapat redha Allah, nak dapat ikhlas, kena jadi orang yang Allah redha. Baik. Nak dapat redha nak buat apa? Soalan saya. Nak dapat redha nak buat apa? Nak dapat redha, Nabi habaqlah. Dua benda yang manusia tak kenyang. Dua benda yang manusia tak pernah puas dan tak pernah kenyang. Pertama, ligan dunia tak puas tak kenyang. Yang kedua, ligan ilmu tak puas tak kenyang. Dua-dua ni tak sama kata Nabi SAW. Wa ma la yastawiyan. Ligan ilmu pun tak sama dengan ligan harta, dengan dunia. Orang ligan dunia pun tak puas. Dapat dah gaji 1,000 tak cukup. Macam satu orang Arab. Satu orang Arab, gaji dia 3,000 dah sini. 3,000 dah gaji sini. Dia jumpa saya, dia kata aku tak cukup. Saya kata tak cukup, kami 3,000 cukup. Dia kata mana cukup? Aku nak bela nak bini aku lagi. Saya kata nanti awak orang tak bela nak bini lah. Tak cukup 3,000 lah. Dia kerja sini sebagai pensyarah ni mana tahu. Saya jumpa baru ni. Dia duk cari jalan dia dapat nak cari jalan, tanya saya ada tak di Pulau Pinang ni ada kerja lagi tak yang lebih. Pasal dia ada di satu tempat di Malaysia kita ni kerja sebagai pensyarah di mana tu 3,000 dia punya pendapatan dia tak cukup. Baik tuan-tuan dan sekalian. Jadi Nabi kata apa? Dua jenis manusia yang tak pernah puas, tak pernah kenyang. Orang cari dunia tak pernah kenyang, orang cari harta tak pernah puas. Satu. Yang kedua, orang cari ilmu pun tak pernah puas. Saya tanya tuan, dan dua-dua ni kita yang mana? Dalam dua-dua ni kita yang mana? Puas dah cari ilmu atau puas dah cari harta? Yang mana tu? Dah puas dah cari dunia? Tanya tuan ni. Saya tanya ni. Cukup lagi dengan dunia? Cukup lagi? Tak jawab tu tak cukup tu. Orang tu kata apa ulama kata as-sukut alamat ridha. Diam tu tak setuju. Rupanya tak cukup lagi dengan dunia kita no. Tak cukup no. Kereta ada, rumah ada, isteri ada, anak ada, pencen semua ada, tak cukup lagi. Wallahu a'lam. Baik.
Yang kedua, Nabi kata apa? Yang tak cukup ini pada manusia, setengah manusia adalah ilmu tak cukup. Duk cari. Macam tadi dah dapat mengaji, ada ilmu tak? Bila ada ilmu, dapat redha tak? Sentiasa tak puas dalam mencari redha Allah. Maka Nabi kata apa tu? Ulang balik. Dua jenis manusia yang tak puas, tak kenyang. Pertama cari dunia, kedua cari ilmu. Dan Nabi kata kedua-duanya tak sama. Dapat pun tak sama. Kalau dapat dunia pun tak sama dengan dapat ilmu. Dan disambung hadis lagi, Nabi kata apa? Adapun orang cari dunia, wa amma talibud dunya, adapun orang dapat dunia ni akhirnya akan melampau ia dengan Allah. Baik, wa amma talibud dunya fayazdadu fit tughyan. Orang dapat dunia ni, dia pulang dunia, dapat dunia, lama-lama jadi orang melampau. Ramai orang yang dapat dunia tak sembahyang. Ramai orang dapat dunia tak ibadat. Ramai orang puluh dunia pasal tinggi habis, sembahyang masjid tinggi habis, pasal puluh dunia. Padahal dunia itu, tuan-tuan, satu masa kita akan tinggal gitu punya. Tinggal. Rumah elok pun akan tinggal. Kereta besar banyak 5-6 biji pun akan tinggal. Isteri yang segak kan tak segak pun akan tinggal. Anak bagi-bagi pun tinggal. Yang ada kat kita nanti untuk dibawa ke kubur pada. Ya. Yang tinggal kita pada. Jadi tuan-tuan, jangan jadi orang yang rugi, salah mencari. Cari pulun benda yang tinggal, tak cari benda yang nak rugi. Na'udzubillah min dzalik. Ini kebanyakan manusia. Maka jom kita puaslah dengan dunia ni. Bagi kita, alhamdulillah, Allah bagi kita puas dengan dunia, cukuplah. Ada satu orang juga yang jumpa saya, cikgu saya di sekolah menengah dulu, sampai dia duduk mengajar lagi, tapi kontrak. Pasal apa dia kata saya? Dia cakap saya aku lah. Pasal dulu saya cikgu saya kan, cikgu masa sekolah menengah tahun 1980 lebih dia cikgu dah. Hari dia mengajar lagi pasal dia ambil kontrak di satu sekolah swasta, ada kontrak juga mengajar. Umur pun lebih dah, kalau pencen tu lebih daripada pencen dah. Tu mengajar juga. Saya tanya, cikgu mengajar juga? Dia tahu aku mengajar lagi. Cikgu tak berhenti ke orang pencen habis dah? Dia kata aku pencen dah, jangan sambung balik. Saya tanya pasal apa? Cikgu bisa sambung balik? Anak cucu dah lagi. Saya kata kok mana cikgu? Nak kata kat dia, cikgu berhenti sudahlah cikgu. Kan? Sudahlah. Curi yang dah cukup lah. Nak buat mati you. Nak kata dia gitu. Tapi tak sampai, tak, orang tua kata tak keluar kalam. Diam lah gitu lah. Kita pun nak kata lebih-lebih cikgu. Tapi kalau dia suruhkan saya kata, saya nak kata kat dia, sudahlah cikgu. Tangan doa ada tu. Kita boleh kata tu, tapi kat dia tak cukup. Pasal anak cucu ada lagi, kata dia. Yang nak kena tanggung dan sebagainya. Saya kata Allahuakbar. Pengorbanan yang kadang-kadang tidak pernah dihargai oleh orang. Pengorbanan ayah ni kerana anak tak hargai pun. Tuan-tuan, sekalian. Baik, serta tadi. Jadi tuan-tuan, bila Nabi kata apa? Nabi kata dua jenis manusia tak pernah puas, dengan dunia tak puas, dengan ilmu pun tak puas. Saya ulang balik tuan-tuan, noktah dia, poin dia, kita yang mana satu? Kita adalahkah orang yang tergolong dalam tak puas cari dunia atau tak puas cari ilmu? Mudah-mudahan kita jadi orang yang tak puas dalam mencari ilmu, dan cukuplah dengan apa yang kita ada. Dengan apa yang kita ada rasa cukuplah. Ada satu anak murid saya tanya, dia nak berhenti kerja. Saya nak berhenti kerja tak Ustaz? Nak berhenti kerja tak Ustaz? Saya kata kalau ikut iman, hang tanya hang, bertanya saya. Hang bergantung ke Allah Ta'ala lagu mana? Dia kata mak dia kata tak berhenti kerja lagi, anak hang kecil. Satu segi cara adat dia betul. Tapi segi kebergantungan dengan Allah Ta'ala tu tak betul lah tu. Cuma kita dalam perjalanan nak cari keridhaan Allah, nak cari bergantung dengan Allah Ta'ala, itu saja. Terpulangkan sendiri saya katakan, hampir dia yang mana satu. Baik tuan-tuan sekalian, saya kata balik. Sekarang ni masalah dia ialah kita nak cari keridhaan. Di mana keridhaan dalam dua-dua ni? Cari dunia ke cari ilmu?
Nabi habaq apa? Orang cari dunia akhirnya akan jadi melampau sampai lawan Allah Taala. Tetapi wa amma talibul ilmi, adapun orang cari ilmu ini, kata Nabi SAW, fayazdadu ridha minar rahman. Orang cari ilmu ni akhirnya dia akan bertemu dengan keridaan Allah. Maka jom cari mengaji. Mengaji ilmu kerana ilmu ni mendatangkan redha, cinta Allah atas kita. Bila Allah redha kita, kita mohon Allah ikhlas itu. Maknanya tuan-tuan, apa dia saya ulang balik, bila Allah dua hantar kita mengaji ni, lepas habis mengaji, nak keluar dari masjid, nak keluar dari mengaji, minta, ya Allah, kirimkan padaku ikhlas itu. Kenapa? Kerana kita telah berada pada tempat yang Allah redha. Nak keluar dari masjid, nak keluar dari mengaji, simple aja. Tuan-tuan yang Allah sekalian, benda kita mengaji hari ini mungkin tuan-tuan dapat berbeza-beza. Mungkin kau dapat yang ni, kau dapat yang tu, tapi jom kita himpunkan satu benda pagi ni. Semua biar kita macam ni. Apa dia? Sebelum keluar daripada masjid, semua kita ni jom minta, ya Allah, berilah kami ikhlas itu. Ikhlas ni tuan, ramai yang minta. Ikhlas ni ramai yang mau. Ikhlas ni ramai yang mohon daripada Allah, tetapi tak ramai yang dapat. Ramai yang nak ikhlas ni tuan. Sebab apa? Sebab Allah habaq dah dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kan? Kalau baca Quran ni tadi berdiam tu dengan sambutan hunafa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Berdi situ. Pasal makna yang satu. Kan? Ayat berapa? Ayat 5 surah Al-Bayyinah, gosok sebelah kiri. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah kata Allah, ku perintahkan hamba semua beribadat kecuali ibadat apa? Kena ikhlas kat aku. Maknanya tuan-tuan, maknanya ikhlas ni benda yang ada pada Allah. Nak ibadat pada Allah, Allah nak satu benda. Siapa nak ibadat Allah terima, dia kena ibadat dengan ikhlas. Nah, siapa nak ibadat Allah terima, dia kena buat ibadat dengan ikhlas. Soalan ikhlas ni apa dia? Soalan ikhlas ni di mana? Jawab dia, Allah dah habaq dah. Ikhlas tu rahsia aku. Nak dapat ikhlas, kena minta ke aku. Nak dapat ikhlas, kena dapat redha aku. Nak dapat ikhlas, kena bagi aku sayang hamba, baru bagi. Kan? Contoh lain lah, lebih contoh senang. Anak ada 3 orang, anak perempuan. Mak sakit. Bila mak sakit, mak ni dia ada barang kemas. Contoh dengan agak-agak barang kemas tu dia nak bagi kat anak mana? 3 orang anak. Agak nak bagi mana? Nak lagi tak bagilah, nak bagi tak lagi, nak bagi anak lelaki awal boleh jual. Kedai Rahnu tak buka lagi, kita pintu lah. Awal lagi dia celapuk api. Lelaki tak bagi, anak perempuan. Baik, agak-agak 3 orang anak perempuan yang nak mewarisi gelang mah, dia nak bagi siapa? Agak-agak dia akan bagi kepada anak yang dia sayang. Nah, fitrah macam tu. Mak dia sayang anak tu. Pasal apa anak tu dia sayang? Anak ni ambil prosah pasal dia, ambil susah payah pasal dia, tengok makan minum dia, tengok apa yang patut pada dia sakit, anak mana jaga. Anak yang dapat redha mak ni akan bagi. Biar duduk Ustaz, bagi mak ni, mai mak nak bagi, mai Ustaz. Bawa mak mai Ustaz. Anak yang dia sayang rumai, siapa mak? Hang buka almari Ustaz. Di mana-mana tu siapa? Ambil pot tin susu. Orang tua dulu kan, simpan barang kemas dan pot tin susu lah kan. Saya mana mak tu hak yang tu ambil. Tengok gelang tu dia, gelang tangan tu hak yang apa, hak lama macam tu.
Kan ambil ni nah mak berikan hang. Hang jangan abang kat kau hang luar pula. Siapa sedih bapak kat mak lah, saya mak tak lagi dah apa. Anak tanya pasal mak bagi kat cik. Mak sayang hang. Hang susah payah kat mak punya lama lah. Hang main jaga mak, hang main susah payah kat mak, hang tolong masak nasi kat mak, mak sihat, mak tak sakit, mak bila mak sakit, hang yang tolong basuh baju mak semua, hang buat bagi mak sayang hang. Maka mak bagi benda dekat hang. Contoh simple. Begitulah Allah Subhanahu wa taala, kita nak faham tafsir dia, Allah akan berikan sesuatu rahsia yang dia sayang kepada hamba yang dia sayang. Maka ikhlas tu kat dia. Jadi tuan-tuan, saya ulang balik banyak kali ni. Kita buat ibadat, kita sedang berlumba untuk mendapatkan keredaan Allah. Itu ya. Yang dikatakan pahala ni, tuan-tuan, buat ibadat nak pahala, nak pahala, nak pahala. Main masjid awal nak pahala, ngaji nak pahala, mayang tahajud nak pahala, puasa nak pahala, baca Quran nak pahala, semua ibadat nak pahala. Tanya balik pahala tu apa dia? Tak tahu. Pahala apa dia? Tak tahu. Habis maka minta mencari benda yang tak tahu. Tak boleh. Jom kita ambil tahu tuan. Antara yang dikatakan pahala itu ialah keredaan Allah. Itu kita cari. Maka mintalah. Lepas ibadat ya Allah, kupuh redamu. Lepas mengaji minta ya Allah, kupuh redamu ya Allah. Redamu saja yang akan membuatkan semua benda tu settle. Semua benda tu selesai. Jadi kita mungkin buat benda sikit. Kita mungkin buat benda tu, beribadat ni sikit, bukan berbanding dengan orang lain. Tapi kalau kita buat benda tu Allah redha, maka kita untung. Kan? Lagi contoh lagi tuan, nak dapat redha Allah. Pertama, nak dapat redha Allah apa dia? Mengaji. Redha Allah dengan Allah. Nah, saya ulang balik, nak dapat redha Allah yang paling besar, redha Allah paling besar ada dalam mengaji. Sebab Allah dah abang dah, siapa cari ilmu, wa amma talibul ilmi fayazdadu minar rahman, dia akan bertambah sayang Allah Ta'ala atas dia. Maka jawapan dia kita beri hari ini, jawapan dia redha Allah ada dalam ngaji. Lagi redha Allah tahu mana? Nabi abang redha Allah tahu mana? Ni benar kecil ni tapi redha Allah. Tahu mana? Redha Allah ada bila mak ayah kamu redakan kamu. Redha Allah fi ridai walidaini. Redha Allah ada pada ketika mana kamu dapat redha mak ayah kamu. Jadi jom kita jaga mak ayah kita. Sama ada mati tu hidup, jaga. Hak mati jangan mati, hak hidup jangan hidup. Inilah mengaji, isi mengaji. Tak ada guna tuan kalau rajin mengaji lawan mak ayah, na'udzubillah min dzalik. Tak ada faedah kalau rajin mengaji tiba-tiba dengan mak ayah derhaka hari-hari, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana derhaka? Tuan-tuan, bagaimana derhaka? Nabi habang dalam hadis, derhaka seseorang itu bila mana dia tak doakan kat mak dia. Allah. Derhaka ni bukan cakap deras-deras, cakap deras tinggi-tinggi, tergeng-tengking, cerah-cerah. Maki mak bukan dekat tu, yang tu memang dosa semua. Tapi dia derhaka juga kata ulama. Derhaka kamu juga pada mak ayah kamu bila kamu terlupa mendoakan kebaikan dia. Lupa doa kat lain dia. Kan? Berapa ramai anak yang terlupa kat mak ayah nak doa. Maka sebab itu Nabi Ibrahim doa apa? Rabbi ghfir, Nabi Ibrahim, Nabi lain berdoa, Rabbi ghfirli wa li walidayya. Ya Allah, ampun dosa aku dan ampunkan dosa mak ayahku. Rabbi ghfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa supaya apa? Supaya tak lupakan berdoa kepada mak ayah juga. Baik, pertama ulang balik dapat redha Allah buat jana, cari majlis ilmu, masuk nak keluar, ya Allah minta aku redhakan aku ya Allah. Yang kedua, redha Allah ada mana? Redha Allah ada pada redha mak ayah. Taatilah mak ayah itu sama hidup ataupun mati. Saya ulang balik, bila hidup, cara mati, cara mati. Hidup buat baik kat dia, berbakti dekat dia, jaga hati dia, jaga diri dia. Kalau dia hidup, kalau dia mati,
Nabi kata, kalau kamu nak berbakti pada mak ayah kamu yang telah mati, nak buat macam mana? Sahabat Nabi tanya Nabi SAW. Nabi kata, pertama, sedekah atas nama-nama dia. Ini Jumaat ni, tengok tabur masjid, bu RM5 ni untuk mak ayah aku sama ni. Kalau ada RM10, bu RM10. Habuan mak ayah aku sama, habuan anak dan habuan aku, ya Allah, RM10 ni, bagilah pahala semua. Jangan lupa sedekah kat mereka. Nabi kata, kalau mak ayah kamu dah mati. Ni cara berbakti, cara tak mau derhaka ke mak ayah. Kalau tidak, dianggap kita masih derhaka pada mak ayah kalau tak bersedekah atas nama mereka. Yang kedua, nak buat apa? Berdoa. Dan yang ketiga, cara berbakti pada mak ayah, Nabi kata, yang ketiga, pergi cari kawan-kawan baik mak ayah kamu tu, dan buat baik pada kawan mak ayah kamu seperti mana mak ayah kamu berbuat baik kepada dulu. Dulu mak ayah kita kawan baik daripada orang. Katalah ayah kita ada satu kawan baik, masih hidup hari ni kita kena pergi sambung silaturahim. Seperti mak ayah kita buat kat dia, ayah kita tahu, dulu kita tahu ayah kita balik market beli ikan kawan dia, balik dia menuju beli bagai buah tangan kat kawan dia. Hari ni kalau dia hidup, macam tu kita buat, macam ayah kita buat juga. Kita pergi balik ke Kuala Lumpur, ada buah tangan beli tak mana, balik beli kat mereka sama. Ini satu cara, kata Nabi, membuatkan keredaan ataupun membuatkan kebaikan kepada mak ayah kamu yang telah meninggal. Ulang balik apa dia? Pertama, sedekah. Kedua, berdoa. Ketiga, silaturahim dengan orang yang mereka sayang. Inilah cara kita buat baik dekat mak ayah yang telah meninggal. Hiduplah, kalau hidup cara dah kita pergi ziarah hari-hari, kita pergi tengok kebaikan dia, kita pergi tengok-tengok apa yang betul. Duit-duit kita bagi kat dia, sama belanja-belanja kan. Itu kalau dia hidup. Tuan-tuan puan muslim, baik. Saya kata balik tentang redha Allah. Nak cari redha Allah, dia nak bagi Allah bagi ikhlas. Macam mana? Nah, point dia, nak dapat ikhlas kena cari redha Allah. Redha Allah pertama ada dalam kuliah-kuliah pengajian. Yang kedua, redha Allah ada pada kebaktian mak ayah. Dan ketiga, cara ringkas dia, redha Allah ada dalam zikir yang simple ni. Apa dia? Zikir yang Nabi kata ringan atas lidah, berat atas timbangan amal, dan Allah sayang kamu. Apa dia zikir dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ni antara zikir yang mendatangkan keredaan Allah Ta'ala. Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis, kan, kalimatan khafifatan 'alal lisan habibatan ila rahman. Dua kalimah yang ringan atas lidah, thaqilatanu fil mizan, tapi dua kalimah ni akan memberatkan timbangan amal kamu. Dan dia kata habibatan ila rahman, dua kalimah ni akan menjadikan Allah Ta'ala cintakan kamu. Apa dia? Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita tahu dah yang tu. Tu zikir pun. Ni hari Jumaat tunggu ni, tanggung sembang saja, buat apa? 2-3 sajadah tu. Subhanallah bihamdi subhanallah beribu kali. Sebab lagi banyak, lagi datanglah cinta Allah atas kita sekalian. Saya ulang balik tuan. Saya sebut tadi, pasal apa kita nak kena cari redha Allah? Soalan saya balik. Pasal apa tuan-tuan kita nak kena cari redha Allah? Pasal macam saya di Penang sana tuan, 5 tahun. Saya kata contoh 5 tahun. 5 tahun dah saya sampaikan ilmu kat orang ramai. Bila saya tanya, saya juga kena jawab. Saya bela. Sampai habis PKP pun begitu juga tuan. Saya tanya, saya juga kena jawab. Ya. Baik, soalan balik tuan-tuan. Macam mana dapat redha Allah? 2-3 benda tadi yang kita pentingkan. Baik, redha Allah
Pasal apa penting redha Allah ni? Pasal apa penting redha Allah? Ulang balik. Pasal apa kita penting redha Allah? Kerana kita nakkan Allah sayang kita kerana kita selalu buat bagi Allah benci. Ya tak? Kita tersilap dalam perjalanan kita. Banyak benda yang kita buat bagi Allah marah. Bila kita pernah buat bagi Allah marah, kita wajib buat bagi Allah suka balik. Maka jom cari ilmu Nabi Allah sayang, cari buat baik untuk mak ayah bagi Allah sayang, dan yang ketiganya perbanyakkan zikir tadi ni, atau banyakkan zikir-zikir yang ada untuk mengembalikan balik redha Allah di diri kita. Siapa dapat redha, dapat segalanya. Tambah-tambah pula tuan ayat penghabis, 4 ayat penghabis surah Al-Fajri. Ulama tafsir sebut juga tuan, nak dapat redha Allah ni cara yang apa? Yang keempat kawan. Keempat antara cara dapat redha Allah yang keempat yang dapat kita sebut hari ini ialah bila ayat redha tu duduk dalam surah Al-Fajri, maka jaga subuh kamu dan fajar kamu. Kerana apa? Kerana ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, apa ayat dia? Allah sebut dalam Al-Quran sendiri pada ayat yang 4 ayat yang penghabis. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, balik ke aku. Balik ke aku dengan keadaan aku redha kamu, kamu redhakan aku. Fadkhuli fi ibadi, masuk kamu dalam golongan hamba-Ku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurga-Ku. Maka ulama kata apa? Radiyatan mardiyah. Allah redha kita, kita redha Allah. Duduk tak mana? Rupanya dia duduk dalam surah Al-Fajri. Ulama tafsir kata rahsia dia, hamba kena jaga subuh dan malam hamba tu. Fajar kena jaga, ketiga pagi 4 pagi bangkit untuk ibadat dan sampai subuh, dan jaga salat sunat subuh, jaga sembahyang sebelum subuh, dan jaga subuh berjamaah dan zikir-zikir selepas subuh. Maknanya siapa jaga salat subuh, jaga waktu fajar, dia akan dapat redha Allah. Ini mutlak. Siapa tak jaga subuh, tak jaga fajar, payah dapat redha Allah. Bila Allah tak redha tuan-tuan, ikhlas dia tak bagi lah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhlas dia tak bagi. Pasal dia kata dah, dia kata Allah habang sendiri. Perenggan terakhir dalam kitab tuan-tuan, Allah kata al-ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu adalah rahsia-rahsia aku yang aku simpan ia. Istauda'athul qalba, aku simpan ia dalam hati mereka-mereka. Man ahbabtuhu, mereka yang aku cintai. Min ibadi, di kalangan hamba-hambaku. Maknanya jalan cerita dia, nak dapat ikhlas kena bagi Allah redha. Bila Allah tak redha, sembang saja boleh lah ikhlas ni, tapi dapat dia tak boleh, kerana dia ada pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, itu saja yang kita nak bincangkan. Dan ikhlas ni, ulang balik, ikhlas ni wajib ada dalam segala ibadat. Kita kena ibadat, tapi yang ditanya ikhlas dapat dari mana? Tadi jawab dia, dia dapat ikhlas kena dapat redha. Nak dapat redha, 4 benda kita bagi tadi. Jaga kuliah ilmu, kan? Jaga mak ayah, jaga zikir, jaga waktu subuh, ya? Dan yang kelimanya, dah dapat redha daripada para alim ulama kita. Kerana mereka ni waris Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima, dapat redha Allah, kena dapat redha para alim ulama, para syekh-syekh, para guru-guru, pada orang-orang yang salihin. Yang kelimanya,
Kerana redha Allah ada dekat redha mereka. Ulama redha kita, Allah redha kita. Sebab ulama ni warisna Nabi. 5 benda yang kita cari, yang kita pentingkan untuk dapat rahsia ikhlas. Baik, dah dapat ikhlas. Kemudian yang terakhir mungkin tak sebut sikit tuan-tuan. Apa maksud ikhlas? Kita simpulkan mana ikhlas ni, kerana ikhlas ni tak banyak orang faham makna dia. Baik, ikhlas ni tak ramai orang faham makna ikhlas. Sebab apa? Sebab dia rahsia Allah. Dan tak ramai orang dapat pun. Sebab apa? Sebab dia rahsia Allah. Surah Madinah, jom cari, minta, pentingkan, utamakan ikhlas dalam ibadat. Sebab bila tak ikhlas jadi riya. Bila tak ikhlas jadi syirik. Kita tak mahu. Tak mahu ni. Jawapan dia, ikhlas itu hanya ada pada Allah, dan Allah tak akan beri kepada hamba yang dia tak sayang. Dia akan bagi hanya kepada hamba dia sayang. Jadi siapa-siapa nak dapat ikhlas, jom cari jalan bagi jadi dia ni orang yang Allah sayang. Dan kita bagilah 5 cara untuk jadikan kita ni orang yang Allah sayang. Dan tuan buat muslim, apa dia ikhlas? Kata para alim ulama, ikhlas itu maknanya banyak. Kata setengah ulama, ikhlas itu ialah engkau khususkan tujuan segala perbuatanmu hanya kepada Allah semata-mata, bukan yang lain. Itu kita fahamlah. Ikhlas itu apa dia? Ikhlas itu mana kita buat ni hanya Allah Ta'ala saja. Sebab itu seorang balik tuan, sikit saya nak balik sebagai kefahaman, bukannya nak bagi keliru nak. Ikhlas tak tuan? Kalau kita buat ibadat pasal nak syurga, ikhlas tak? Saya tanya tuan, dikira ikhlas atau tidak waktu sembahyang nak syurga? Dikira ikhlas atau tidak jika buat ibadat haji umrah semua pasal nak syurga? Dikira ikhlas ke tidak kalau mengaji nak ibadat semua kira nak pahala? Ikhlas ke tak? Kerana ikhlas itu hanya Allah semata-mata. Ulang balik bahawa adakah dikira ikhlas kalau buat ibadat pasal nak pahala? Adakah dikira ikhlas kalau nak ibadat pasal nak syurga? Yang ni tuan-tuan, saya tanya, saya tak mau jawab. Sebelumnya saya jawab, yang tuan-tuan saya tanya, tuan-tuan mau jawab. Ulang balik soalan dia, dikira ikhlas atau tidak apa kita buat pasal syurga? Jawapan dia lagu ni, siapa Tuhan sebenar, Allah atau syurga? Allah bukan makhluk, syurga makhluk. Dua mana jawab ni? Maka ikhlas sebenar itu ialah Allah. Tetapi jangan keliru. Tetapi pasal apa Nabi ajak kita doa dapat syurga? Jawapan dia ni saya clearkan supaya tak tuan-tuan tanya. Memang kita nak syurga, tapi syurga bukan tujuan. Syurga hanya platform, tempat saja. Tempat apa? Kita masuk syurga sebab tujuan utama dia nak tengok Allah, nak jumpa Allah. Kerana nak jumpa Allah ni kita di dalam syurga. Allah bukan dalam syurga tuan. Jangan salah faham balik. Nak dapat tengok Allah, kita kena duduk dalam syurga. Baru dapat nikmat terbesar, ru'yatullah, melihat pada Allah, sebagai nikmat terbesar ahli syurga nanti. Itu pertama, bukan ibadat pasal nak syurga tu, kita nak Allah tu. Maka nak syurga pasal apa? Pasal kita nak dapat tempat untuk melihat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal apa kita nak syurga? Sebab kita nak bersama Nabi SAW. Clear? Pasal apa? Allah dan Rasul itulah syahadat kita sekalian. Kan? Allah dan Rasul itulah syahadah kita. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu syahadat kita.
Nakkan redha Allah, nakkan redha Allah dan nakkan redha Nabi, itu utamaan kita. Jadi jawapan dia, kita buat ibadat pasal nak syurga tu betul juga, tapi tak betul kalau nak syurga semata-mata tolak Allah, tapi tak betul. Kita nak syurga kena duduk dengan Nabi. Yang keduanya, kita nak syurga sebab nak melihat Allah nanti. Betul? Boleh minta syurga. Jawapan dia, boleh minta syurga kalau nak tengok Allah dan kalau nak dapat duduk dengan Nabi. Benar. Syurga bukan tujuan utama, syurga hanya tempat saja. Syurga hanya tempat untuk kita jumpa Nabi dan melihat kepada Allah. Sebab itu kita nak syurga juga. Tapi siapa-siapa nak masuk ibadat pasal nama syurga, maka tuan-tuan, saya pernah sebut tuan-tuan, apa guna balik rumah kalau mak tak ada? Tuan-tuan yang balik, apa guna kalau balik rumah mak tak ada, ayah tak ada? Saya dapat rasa betul hari ni, bila balik rumah saya di kampung, mak tak ada, ayah tak ada. Dulu seronok nak balik rumah pasal mak ayah ada. Dan bila mak ayah tak ada, nak balik rumah tak seronok. Maknanya apa guna balik ke syurga Allah tanpa mendapat Allah Ta'ala itu. Cuma kita faham. Jadi tuan-tuan sekalian, ikhlas ni apa dia? Ikhlas ni ialah benda yang kita buat semata-mata kerana Allah Ta'ala. Yang lain sampingannya. Solat bukan bagi syurga, solat kerana dapat redha Allah. Mengaji pasal nak dapat syurga, mengaji sebab nak dapatkan redha Allah. Bila dapat redha Allah, Allah akan letakkan kita dalam syurga-syurga dia. Bila dapat syurga Allah, Allah akan berikan makan minum yang terbaik dari segala nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana syurga milik dia. Syurga milik Allah Ta'ala. Yang ni kena sahkan, kena perbetulkan kefahaman kita sikit. Siapa ibadat bukan dari syurga, ibadat pasal Allah, tetapi perlu syurga untuk melihat Allah dan bersama Nabi SAW. Clear? Mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa yajid taibin. Banyak-banyak salat salam hasa dan sebagainya. Alhamdulillah dapat sama-sama kita jumpa balik kan pada hari ini, hari Jumaat yang berbahagia, dan juga kita akan mulakan baliklah kuliah-kuliah kita insya-Allah. Malam ni saya di Masjid Al-Umrah, Masjid Ar-Rahman Al-Umrah, untuk kita sambung balik perbincangan dalam kitab Tajul Arus. Saya faham Tajul Arus ni banyak orang baca, tapi kita bawa style kita. Ada orang baca cara masing-masing, guru masing-masing baca cara. Tapi saya cara baca kitab kita cara yang dibenarkan oleh ulama-ulama para wali Allah SWT. Jadi cara kita bawa kepada tasawuf ataupun cara hakikat. Mudah-mudahan kita mengetahui apa hakikat dia. Macam tadi lah, kita ibadah hakikat dia bukan dari syurga, jangan hakikat dia dari syurga, tapi Allah. Kita nak clearkan itu. Kalau tidak rugi tuan-tuan. Kerana apa? Kerana siapa ibadat dari syurga, dia masih menduakan Allah. Sebab syurga itu makhluk, Allah itu Tuhan. Syurga ni seolah balik, syurga kita nak, tapi syurga kita nak kerana nakkan Allah Ta'ala. Clear? Kerana siapa nak syurga semata-mata tanpa Allah, maka Tuhannya bukan Allah, Tuhannya adalah syurga. A'udzubillah min dzalik. Maka kita nak ikhlas supaya kita dapat kebaikan banyak daripada Allah. Wallahu a'lam. Jumpa lagi insya-Allah pada masa-masa akan depan. Mudah-mudahan Allah panjangkan usaha kita, Allah beri kita rahsia-rahsia dia, dan Allah beri kita kebaikan di dunia dan akhirat. Terima kasih banyak pada yang bersama mengikuti siaran kita pagi ini insya-Allah, sama ada di sini ataupun di tempat kan. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lana wa rahmaka ma rabbayana shaghira. Jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.